Assalamualaikum dan hai semua. Saya Chef Lin. Hari ini saya akan memasak kari kapitan ayam menggunakan pelbagai produk saji. Dan mula-mula kita tengok ya apa kita kena buat. Di sini ada ayam lebih kurang sekilo. Kita perlu perapkan sekejap dengan rempah kari dan juga sedikit garam gunung. Jadi kalau di rumah boleh perap lama sikit, mungkin sampai 30 minit ya, supaya ayam dengan rempah kari dan garam gunung ini sebati. Tapi kalau ada lebih masa untuk lebih sedap lagi, boleh juga perap lebih, tapi jangan, kalau di suhu bilik jangan lebih daripada 4 jam ya. Jadi inilah dia kita punya ayam yang kita dah lumur dengan garam gunung dan juga rempah kari. Jadi pertama tadi kita perap ayam, kemudian kita kisar bahan-bahan ni. Kalau menyisar ni saya suka kalau kita letak dulu bahan-bahan yang agak keras ya, macam serai. Okey. Kemudian kita letak buah keras ya, supaya dia kalau dia di bawah, jadi dia senang lagi untuk dikisar lah. Lengkuas. Kemudian kita punya kunyit ya, kunyit hidup. Kalau tak ada boleh juga letak kunyit serbuk. Kemudian kita punya bawang putih, cili merah ya. Kari kapitan ni kalau kita nak letak cili padi sikit pun tak apa, bagi dia pedas lagi ya. Kita juga letakkan ni bawang merah dan juga cili merah. Dan seperti biasa kita letak air sikit ya untuk mengisar ni. Baiklah, jadi dah sebati semua, kita tunggu pula, kita nak menumis pula ya bahan-bahan ni. Baiklah, kita nak gunakan minyak masak saji untuk menumis. Minyak masak saji ni tanpa kolesterol dan kaya dengan vitamin E. Jadi ni dia kita punya minyak anggaran suku cawan macam tu ya. Dan bila dah panas, kita akan masukkan kita punya ni bawang besar dulu. Dan kita akan tumis ya sampai dia wangi ya. Dan pastikan juga bawang kita gunakan bawang besar yang merah ni sebab ia lebih berperisa ya dan lebih sesuai untuk masakan kari ataupun rendang dan seumpamanya. Jadi ini dia kita punya ayam tadi yang kita telah perap ya. Kita akan masukkan ke dalam bawang goreng kita ni ya. Apabila telah mulai keperangan, jadi bolehlah kita masukkan. Kari kapitan ni berbeza daripada kari-kari yang biasa ya, sebab rempah kari hanya digunakan semasa memerap ayam. Sebenarnya nama kapitan ini adalah daripada orang-orang Cina ya. Diorang memanggil kapten kapal daripada Portugis masa zaman Melaka dulu. Lebih kurang tahun 1511 lah ya. Baiklah, kita kacau rata. Tujuan kita menumis dulu ni supaya air ayam tu semua akan keluar ya. So, selalunya ayam ni dia sedikit hanyir. Jadi kalau ayam air dia dah keluar tu, jadi dia kurang hanyir lah. Jadi macam mana kita tahu ayam tu dah kering air? Dia sebenarnya dia punya warna ayam tu dah berubah. Tak ada lagi nampak merah-merah lah ya. Jadi kacau sekali-sekala supaya semua bahagian ayam ni terkena minyak saji yang panas tadi ya, dengan bergaul mesra dengan bawang. Okay, selain daripada ayam, kita boleh juga guna daging ya, udang, ketam ya untuk kari kapitan ni. Tapi kalau daging tu mungkin kena masak lama sikit lah kalau dia lambat empuk ya. Kalau nak masak kari kapitan seafood macam udang atau ketam, kita tumis dulu ya. Tumis dulu bahan kisar ni baru masukkan sebab dia masak sekejap saja ya. Tak seperti ayam yang kita perlu keringkan air dia dulu. Jadi ni dia bahan yang telah kita kisar tadi ya. Lengkuas, serai, bawang merah dan cili merah dan juga cili paste ya, ataupun kalau nak gunakan cili kering yang direbus pun boleh. Dan sekarang kita masak lagi sampai kita punya bahan kisar ni masak.
Dan bolehlah kita tutup sebentar supaya dia lebih cepat masak. Baiklah, kita tengok ya. Kita punya kari kapitan, tu dia. Nampak dah mendidih ya. Dan ayam tu mesra dengan rempah tu ya. Pastikan rempah ratus yang kita kisar tadi tu betul-betul masak. Harum bau dia. Jadi saya akan masukkan ni daun limau purut yang dihiris halus dan juga sedikit garam. Saya juga menggunakan santan kelapa saji untuk kari kapitan ayam ni. Tambah lemak ya. Jadi sebelum gunakan kita goncang sikit. Saya hanya menggunakan lebih kurang setengah daripada ni, 125 ml. Sebab mungkin lebih kurang 3 suku lah, 3 suku kotak. Satu kotak ni mengandungi 200 ml ya. Dan kita tambahkan sedikit lagi air ya sebagai kuah dia. Ada orang menambah sedikit belacan di dalam kari kapitan ni ya, sebab katakan bermula daripada Melaka lah, kaum Nyonya di Melaka. Jadi Melaka memang terkenal kan sebagai tempat menghasilkan belacan. Jadi kalau suka boleh masukkan sedikit, lebih kurang 1 sudu teh ya. Dan kita tutup sebentar bagi ayam ni betul-betul masak ya. Baru kita tambah lagi bahan-bahan lain. Baiklah, kita tengok ya macam mana ayam kita. Tu dia. Kita biarkan dia menggelegak. Jadi kari kapitan ni kalau nak lebih banyak kuah boleh tambah ya. Lebih banyak santan saji dan juga sedikit air ya, bagi dia lebih lemak ya dan sekata ya. Baiklah, sekarang nak masukkan bahan seterusnya. Gula Melaka. Jadi sebab resipi ni daripada orang-orang Nyonya Melaka ya. Jadi mereka tidak ketinggalan lah memasukkan gula Melaka ke dalam kari kapitan ni ya. Jadi kalau kita letakkan sedikit belacan ni dalam kari kapitan ni memang berbeza sikit lah daripada kari-kari biasa yang kita pernah makan. Letak gula Melaka pun akan membuatkan kuah dia sedikit gelap lah ya. Jadi ini dia, saya ada daun ketumbar yang telah dipotong halus ya. Lebih kurang 2 hingga 3 sudu besar lah. Dan ia juga menggunakan jus limau nipis ya. Tak gunakan asam keping ataupun air asam jawa. Jadi kari kapitan ni menggunakan jus limau nipis. Jadi bergantung pada selera masing-masing lah. Nak banyak mana ya jus limau ni. Saya gunakan anggaran 2 hingga 3 sudu teh lah, sudu kecil. Ini dia kari kapitan. Kalau suka nak tambah ubi kentang pun boleh ya. Jadi macam ala-ala kari biasalah ya. Jadi selain makan dengan nasi, boleh juga makan dengan roti ya, cicah ya. Dan hampir siap ya. Baiklah, nampaknya kari kapitan ayam kita dah masak, harum ya, tak sabar nak makan ya. Jadi nantikan sebentar lagi saya akan hidangkan. Baiklah, ini dia kari kapitan ayam yang telah saya sediakan menggunakan minyak masak saji dan juga santan saji. Jadi selamat mencuba kepada semua.